Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, pertama sekali malah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapat sama-sama sekali lagi kita bertemu secara live untuk meneruskan ataupun untuk menyambung kembali tuition kita, tuition yang diadakan seminggu dua kali, iaitu hari Khamis malam Jumaat jam lebih kurang pukul 9.15. Tapi malam ni lewat sikit lah sebab saya nak sitting nak live OBS tu dia lambat sikit lah, minta maaf. Dan hari Jumaat malam tu lebih kurang pukul 8.30 lah, ataupun pukul 8 lah, kita start pukul 8 InsyaAllah lah. Okay, jadi para pelajar sekalian, mudah-mudahan semuanya berada di dalam keadaan sihat walafiat. Okay, Nur Ashikin Cik Anwar, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Baik, macam mana suara saya, jelas tak? Audio okey? Dengar jelas tak? Sila komen lah. Okey, malam ni kita sambung kembali tajuk dia Al-Quran lah. Sambung tajuk Al-Quran yang itu. Dari hari itu kita dah baca sikit berkaitan dengan mukjizat Nabi yang bangsa maknawi lah. Kan mukjizat hari itu kita ulang balik. Mukjizat hari itu terbagi kepada dua kan. Saya dah beritahu dah hari itu. Yang pertama mukjizat hissi, iaitu mukjizat yang boleh dilihat dengan mata kepala kita, ataupun mukjizat yang dapat dilihat atau dirasai oleh panca indera bagi melihatnya. Maknanya kita boleh tengok mukjizat tu, nampak dengan mata kepala. Tu mukjizat hissi. Kemudian yang kedua mukjizat maknawi. Kita ulang balik lah. Mukjizat maknawi ni mukjizat yang tidak dapat dilihat dengan mata kepala, cuma dapat difahami dengan akal dan kajian lah. Itulah Al-Quran tu lah. Al-Quran. Baik. Okey, kemudian tajuk Al-Quran ni kita sambung lah. Sambung tajuk Al-Quran. Okey. Okey, tajuk mukjizat jugalah. Baik, berkaitan dengan bulan terbelah dua lah. Bulan terbelah dua, jadi bulan terbelah dua tu termasuk dalam mukjizat hissi ke mukjizat maknawi? Bulan terbelah dua tu, dia mukjizat hissi lah. Mukjizat hissi, iaitu mukjizat yang boleh dilihat dengan mata kita, dengan panca indera kita. Kita boleh dapat dia dengan panca indera kita. Baik, bulan terbelah dua tajuk dia. Orang musyrikin Mekah mencabar. Dia puak-puak musyrikin Mekah ni, dia orang yang degil lah, susah nak percaya dengan Nabi, susah nak ikut ajaran Nabi, iaitu ajaran Islam. Jadi mereka ni nak bukti dulu. Mereka ni kalau boleh nak bukti depan mata dulu, nak yang menunjukkan kata Nabi ini adalah Rasul, Rasul daripada Allah. Jadi mereka cabar Nabi. Jadi orang musyrikin Mekah ni mencabar dan meminta supaya Nabi Muhammad SAW membuktikan kerasulannya. Sebab mereka tak percaya selagi mana tidak ada bukti di depan mereka tak percaya. Itulah perangai orang musyrikin. Itulah perangai orang musyrikin Mekah, orang kafir Quraisy. Mereka selagi mana tak ada bukti depan mereka yang menunjukkan kata Nabi itu adalah Rasul, mereka tidak akan percaya. Tu. Nak bukti. Sebab mereka kadang-kadang akal mereka tak dipikir ke logik akal. Sedangkan Islam, dalam Islam ni tak semestinya kena logik akal baru boleh. Tak. Contohnya peristiwa Isra' Mi'raj. Kalau nak ikut akal memang tak boleh terima, kan? Kalau nak ikut akal memang tak boleh nak terima Nabi naik ke langit. Naik ke langit. Pergi daripada naik burak daripada
kota Mekah ke Baitul Maqdis dalam masa yang singkat. Kalau ikut akal memang tak boleh terima. Tapi dalam Islam ni boleh. Harus pada akal. Kita panggil harus pada akal. Yang tu kita panggil mustahil adat. Mustahil adat tapi harus pada akal. Yang tu kita kena mengaji ilmu tauhid baru kita boleh faham. Baik, jadi orang musyrikin Mekah mencabar dan meminta supaya Nabi membuktikan kerasulannya. Jadi para sahabat begitu marah. Bila puak musyrikin cabar Nabi, supaya Nabi itu buktikan kerasulannya, para sahabat pun jadi marah. Dengan permintaan yang biadab. Permintaan tersebut agak biadab, memang biadab. Sebab puak musyrikin Mekah ni minta Nabi buktikan, kata dia adalah Rasul. Itu adalah permintaan yang biadab. Jadi para sahabat marah. Namun Nabi menerima cabaran itu dengan tenang. Nabi ni seorang yang tenang. Walaupun orang kafir Quraisy buat macam-macam kat Nabi, sehingga kan apabila Nabi berdakwah di Taif, Nabi dibaling dengan batu sehingga patah gigi, tetapi Nabi tidak balas balik. Kalau kita macam mana? Kita pasti balas balik tak? Itu kita. Nabi seorang yang akhlak yang mulia. Nabi ni akhlak dia memang tinggi. Sebab tu Nabi diutuskan supaya memperbaiki amalak, memperbaiki akhlak umat dia. Jadi Nabi adalah contoh ikutan yang paling terbaik akhlak dia. Tu. Walaupun orang buat jahat dekat Nabi, puak-puak kafir musyrikin Mekah buat jahat kepada Nabi, Nabi tidak balas dengan kejahatan, tapi Nabi balas dengan kebaikan. Jadi kebanyakan orang kafir Quraisy masuk Islam bukan dengan sebab dakwah Nabi, sebab akhlak Nabi. Akhlak Nabi yang begitu baik, yang begitu yang begitu terpuji. Baik. Namun begitu Nabi Muhammad SAW menerima cabaran yang tadilah, cabaran daripada puak-puak kafir tadi. Lalu Nabi Muhammad SAW berdoa kepada Allah, dan bulan pun terbelah menjadi dua. Jadi Nabi ni nak buktikan juga. Macam manakah nak buktikan kepada puak-puak Quraisy yang duk minta bukti kepada Nabi ni, supaya Nabi ni buktikan sesuatu yang menunjukkan kata Nabi itu adalah Rasul. Jadi Nabi pun minta kepada Allah. Jadi doa Nabi ni tak ditolak, sebab Nabi ni adalah kekasih Allah. Doa Nabi tak ditolak. Jadi Nabi pun berdoa, ya Allah, tunjukkanlah, buktikanlah yang bahawa aku adalah Rasul ya Allah, dengan membelah bulan menjadi dua. Kemudian mereka yang menyaksikan peristiwa itu, termasuklah puak-puak kafir Quraisy yang menyaksikan peristiwa bulan terbelah itu, ada yang beriman. Ada di kalangan mereka puak-puak kafir Quraisy terus masuk iman, beriman kepada Nabi. Dan ada pula mengatakan ini adalah satu sihir yang nyata. Tu. Dalam ramai-ramai puak-puak musyrikin Mekah apabila menyaksikan kejadian aneh, kita kata kejadian aneh lah, yang dipanggil mukjizat hissi tu, iaitu bulan terbelah dua tu, kan? Jadi ada segelintir di kalangan mereka itu, di kalangan puak-puak Quraisy itu beriman terus, tanpa banyak bertanya, terus beriman kepada Rasulullah. Kata ini adalah perkara yang pelik. Sesungguhnya benar Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Tetapi ada sebahagian mereka pula tidak beriman. Bahkan mereka mengatakan ini adalah sihir. Mereka kata Nabi ni main sihir pula. Itu. Maknanya nak abang kata hati mereka itu memang kerah. Susah nak terima Islam. Tak usah ada bukti lagu mana pun, hati dia takkan terima Islam. Itu maknanya daripada awal hati mereka telah dicop, ditutup, dikunci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hati mereka itu telah dikunci oleh Allah. Pintu hidayah itu telah dikunci oleh Allah. Maka Nabi, walaupun Nabi tunjuk bukti macam mana sekalipun, mereka tidak akan terima. Tu sebahagian daripada puak-puak Quraisy tadi. Sebahagiannya beriman dan sebahagian lagi tidak beriman. Kemudian yang seterusnya, masih lagi dalam tajuk mukjizat hissi, iaitu matahari lambat terbenam. Matahari lambat terbenam. Itu adalah antara mukjizat hissi, mukjizat yang kita boleh nampak dengan mata kepala. Yang tadi bulan terbelah dua, yang ni pula matahari lambat terbenam. Baik, berlaku peristiwa Isra' dan Mi'raj. Yang ni ramai tahu lah. Berlaku peristiwa Isra' Mi'raj ni ramai yang tahu.
pada 27 Rejab kan. 27 Rejab. Baginda menceritakan peristiwa itu kepada kaum musyrikin Mekah, termasuk orang-orang Islam. Jadi peristiwa Isra' dan Mi'raj ni, apabila Nabi turun daripada Isra' dan Mi'raj tersebut, Nabi pun kumpulkan orang Mekah, termasuk orang kafir Mekah, ceritakan tentang peristiwa itu. Kemudian mereka tidak mempercayai. Puak-puak musyrikin Mekah tidak mempercayai dan menuduh baginda menipu. Dan menuduh Nabi ini adalah seorang penipu. Bagi mereka tidak logik akal. Naik ke pergi ke Mekah, pergi ke Baitul Maqdis, dan naik ke langit dalam masa yang beberapa jam sahaja. Naik lepas Isyak, sebelum subuh dah turun dah. Jadi mereka tidak boleh terima akal. Tak boleh terima. Bahkan mereka mengatakan Nabi ini adalah seorang penipu, seorang yang gila, dan sebagainya lah, tuduhan-tuduhan yang biadab, yang kurang ajar dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian kaum musyrikin meminta agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuktikan perkara tersebut. Apabila Nabi dah cerita dah kepada mereka tentang peristiwa Isra' dan Mi'raj tersebut. Ustaz, suara ustaz bergemar. Dia macam gemar, dia macam ustaz dah cakap lepas tu. Yang tu mungkin line kita berkurang ni. Line berkurang lah. Tak apa. Okey. Okey, tak apa, kita teruskan lah. Line pun tak okey juga ni. Saya masalah line. Bila pakai laptop ni, line dia kurang sikit. Okey, tak apalah, kita teruskan. Kemudian kaum musyrikin Mekah meminta agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuktikan perkara tersebut. Perkara mana? Berkaitan dengan Isra' dan Mi'raj itulah. Puak-puak kufir musyrikin ni suruh buktikan. Maka baginda memberitahu bahawa akan ada kabilah Arab serba lengkap ke Mekah. Baginda beritahu puak-puak musyrikin tu bahawa ada kabilah Arab. Kabilah ni macam puak-puak. Kabilah Arab, puak Arab yang serba lengkap ke Mekah, dan akan sampai sebelum matahari terbenam. Ini cerita ni ada kait rapat dengan matahari lambat terbenam tu lah, mukjizat hissi tu. Jadi Nabi cerita macam tu, akan ada satu kabilah Arab yang akan pergi ke Mekah serba lengkap, dan mereka akan sampai sebelum matahari terbenam, sebelum matahari itu tenggelam. Tu nak membuktikan kepada kata Nabi ini adalah benar. Kemudian kafilah Arab tersebutlah tidak muncul sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah agar melambatkan matahari terbenam. Maka matahari pun lambat terbenam sehingga datang kafilah tersebut. Tu kisah dah. Kisah dah macam tu. Okey. Jadi selepas daripada puak-puak Arab Quraisy tadi meminta bukti bahawa Rasulullah ini adalah benar, bercakap benar, iaitu naik ke langit, Isra' Mi'raj dengan masa yang singkat. Kemudian Nabi pun memberitahu puak-puak Quraisy bahawa ada kabilah Arab, kafilah Arab akan pergi ke Mekah, dan mereka itu akan sampai ke Mekah sebelum matahari terbenam. Itu. Kemudian Nabi pun menunggu kedatangan kafilah Arab tadi. Maka tak sampai-sampai, tak nampak pun, tak muncul pun. Kemudian Rasulullah pun meminta doa kepada Allah, ya Allah, lambatkanlah terbenamnya matahari pada hari itu. Jadi matahari pun jadi lambat terbenam. Kemudian bila lambat terbenam, maka sempatlah puak-puak kabilah Arab tadi muncul sampai ke Mekah. Tu. Kemudian kaum musyrikin pun tetap tidak mempercayai dan menuduh baginda menggunakan sihir. Tu macam saya kata tadi lah. Puak-puak kafir Quraisy ni yang hati dia tu telah dikunci, telah dicop, dipeteri. Kita kata dipeteri lah. Dikunci. Ditutup mata hati orang kafir itu untuk menerima hidayah. Maka tak sah ada bukti macam mana lah. Kita tunjuk
mukjizat macam mana sekalipun, dia tidak akan mempercayai Nabi. Sebab penyakit dia, hati dia ada penyakit. Jenis penyakit tidak beriman tu. Tak usah bukti macam mana sekalipun, tak usah tunjuk mukjizat macam mana sekalipun, dia tetap tidak akan percaya. Itu perangai penyakit orang kafir Quraisy. Yang setengahnya lah. Yang setengah lagi beriman. Yang tak beriman tu. Bukan kata tak percaya, depa siap depa tuduh Nabi. Depa tuduh Nabi, kata Nabi ini menggunakan sihir. Bermain sihir. Tu cerita sedikit sebanyak berkaitan dengan mukjizat hissi, iaitu matahari lambat terbenam. Baik. Kemudian yang seterusnya, masih lagi dalam bab mukjizat hissi, iaitu mukjizat yang kita boleh nampak dengan mata kepala, iaitulah terpancar air dari celah jari jemari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu. Baik. Cerita dia macam mana? Okey. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat berada di Hudaybiyah. Hudaybiyah ni satu tempat lah, satu nama tempat. Nama tempat di Hudaybiyah. Para sahabat mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa mereka tiada bekalan air untuk minum dan berwuduk. Kemudian apa jadi? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasukkan tangan baginda lah ke dalam bekas air tersebut. Tiba-tiba air keluar dan terpancar dari celah jari baginda. Air itu cukup untuk diminum dan berwuduk oleh semua orang yang ada. Tu. Kisah yang kata keluar ayak kok jari Nabi, jari-jari. Itu mukjizat lah tu. Mukjizat Nabi lah tu. Perkara pelik. Mukjizat ni perkara yang pelik. Tak pelik kah keluar ayak kok ni, kok jari? Kalau celah jari ni. Tu adalah mukjizat. Boleh nampak dengan mata kepala. Ini berlaku bila? Di Hudaybiyah. Ketika berada di Hudaybiyah. Masa tu bekalan air terputus. Air tak ada. Nak minum tak ada. Nak ambil wuduk pun tak ada. Jadi, para sahabat mengadu dengan Nabi. Nabi pun masukkan tangan dia dalam bekas air tu. Tiba-tiba air keluar. Air keluar kok jari jemari ni, Nabi. Keluar kok jari dah. Penuh bekas tu. Minum boleh, ambil wuduk pun boleh. Cukup untuk semua orang ada di situ. Itu adalah mukjizat. Adalah mukjizat, perkara yang pelik yang berlaku pada para Nabi. Mukjizat. Itu adalah antara mukjizat hissi. Mukjizat yang kita boleh nampak dengan mata kepala dah. Nampak je lah keluar air kok jari-jari dah. Tu. Baik. Habis. Kemudian para pelajar sekalian yang mana sedang tonton live ni, buka buku sirah dah. Pakat buka buku sirah, tengok pada tajuk peristiwa Al-Isra' dan Mi'raj. Tengok situ. Tengok pada peristiwa Isra' dan Mi'raj. Okey. Yang mana ada buku sirah, para pelajar sekalian, buka buku sirah. Tengok tajuk peristiwa Al-Isra' dan Mi'raj. InsyaAllah kita bincang pelan-pelan. Yang ni penting lah. Yang tadi cerita berkaitan dengan mukjizat. Yang ni penting ni peristiwa ni, sebab dia ada tarikh bila berlaku, dan dia ada peristiwa yang terjadi dalam tu. Okey, yang pertama sekali pengenalan dan pengertian Isra' dan Mi'raj. Baik, jadi saya pakai buku ni lah. Yang mana ada buku ni boleh kelak nota padat UPKK yang berdasarkan sukatan terkini lah, JAKIM. Siapa ada buku ni boleh kelak nota padat ni. Saya pakai ni. Yang ni mudah, dia buat ringkasan siap. Yang kalau yang tak ada buku ni, awak kelak lah buku sejarah yang kafar tu, yang mengaji di kafar tu. Buka tajuk peristiwa Isra' dan Mi'raj. Dia tak lari banyak lah. Dia tajuk sama juga, cuma dia tak buat ringkasan sangat lah. Yang ni buku ni dia buat ringkasan. Okey, buka tajuk dia, peristiwa Isra' dan Mi'raj. Okey, malam ni kita berhenti pukul 10.20, boleh tak? Boleh tak 10.20, sebab kita mula lewat tadi kan. Kita mula tu 9.20 kan. Kita berhenti 10.20 lah, boleh lah, insya-Allah lah. Okey. Kalau baca sat sangat tak dan pula kan. Banyak lagi pelajaran. Habis sirah ni nanti saya cadang nak apa? Nak baca yang lain pula. Muka surat berapa? Kalau buku ni muka surat 130 buku ni. Kalau buku ni muka surat 130. Kalau yang ada buku ni lah.
Kalau yang tak ada buku ni, tak tahulah buku kafar tu. Buku surat berapa. Tengok tajuk peristiwa Isra' dan Mi'raj. Okey. Pengenalan dan pengertian Isra' dan Mi'raj. Kita ni kadang-kadang pandai sebut kan. Isra' Mi'raj, Isra' Mi'raj. Kan? Tapi orang tanya Isra' tu apa dia? Tak tahu. Mi'raj tu apa dia? Tak tahu. Tu. Jadi, kalau kita sebut tu, pastikan kita tahu apa yang kita sebut tu. Ni kita sebut pandai. Bila orang tanya benda apa, kita tak tahu maksud dia. Baik, ini pengenalan dan pengertian Isra' dan Mi'raj. Peristiwa Isra' dan Mi'raj ialah ni. Peristiwa Isra' Mi'raj kan. Berlaku pada ada tarikh dah. Peristiwa Isra' dan Mi'raj ialah mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlaku pada waktu malam 27 Rejab. Tarikh tu tolong catik. Tolong catik. Takut ada soalan tanya, bilakah berlakunya Isra' dan Mi'raj? Jawapannya, peristiwa Isra' dan Mi'raj berlaku pada waktu malam 27 Rejab. Tu jawapan dah. Tahun ke-12 kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersamaan 621 Masihi. Setahun sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Okey, sekali lagi jika ada soalan tanya, bilakah berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj? Jawapannya macam mana? Kita ambil balik. Peristiwa Isra' dan Mi'raj berlaku pada waktu malam. Pada waktu malam 27 Rejab. Tahun ke-12 kerasulan Nabi bersamaan 621 Masihi. Setahun sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Okey, saya ulang sekali lagi. Jika ada soalan, you fikir lah. Bertanya, bilakah peristiwa Isra' dan Mi'raj berlaku? Bilakah peristiwa Isra' dan Mi'raj berlaku? Jawapannya, peristiwa Isra' dan Mi'raj berlaku pada waktu malam. Pada waktu malam 27 Rejab. Tahun ke-12 kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahun ke-12 kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersamaan 621 Masihi, setahun sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Itu tarikh dah. Yang tu kalau dalam buku ada, tolong buat kurungan ataupun tolong catik dalam buku ke, tolong highlight supaya kita ingat lah. Dia kena buat itu. Sebab sirah ni kalau dalam bahasa Melayu dipanggil sejarah. Pelajaran sejarah, sirah ni memang kena macam tu. Kita kena ambil poin-poin yang penting. Takut ada soalan yang tanya macam tu lah. Okey. Kemudian jika ada soalan tanya, apakah pengertian Isra'? Apakah pengertian Isra'? Yang kata Isra' tu apa dia? Okey, jawapannya Isra' ialah perjalanan Nabi di waktu malam. Isra' ialah perjalanan Nabi di waktu malam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin. Sekali lagi, kalau ada soalan tanya, apakah pengertian Isra'? Apakah pengertian Isra'? Kita nak jawab apa? Jawapannya Isra' ialah perjalanan Nabi di waktu malam dari Masjidil Haram di kota Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin. Ni Palestin yang berperang baru ni tu. Sampai sekarang ni pun berperang lagi tu. Palestin tu. Itulah tempat Nabi Isra'. Berjalan daripada kota Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin. Tu Masjidil Aqsa lah tu. Yang puak-puak Yahudi berebut dengan tu. Padahal itu adalah hak Islam. Hak Islam lah. Bukan hak Yahudi. Jadi Yahudi kacau, kita sebagai orang Islam kena mempertahankan. Sebab masjid itu adalah Masjid Al-Aqsa itu ada yang asalnya ada yang Islam punya, bukan yang kafir punya. Kenapa kafir dia berebut sangat? Ada pasal lah tu. Yang tu kita kena tengok. Jadi kita sebagai orang Islam, kita kena rasa marah. Kena rasa marah bila tempat suci orang Islam, iaitu Masjidil Aqsa, nak dirampas oleh Yahudi. Wajib berperang. Okey. Jadi perjalanan Nabi dari Masjidil Haram, daripada Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin, menaiki apa? Menaiki burak. Burak ni sejenis binatang. Kalau dalam kitab kitab Kifayatul Muhtaj menceritakan tentang Isra' Mi'raj, dia burak ni dia lebih kurang, dia kecil,
besar sikit daripada keldai, kecil sikit daripada kuda. Tu dia. Perjalanan dia sepantas kilat, sejauh mata memandang. Kita pandang jauh mana, jauh tu dia pergi. Dalam masa sekelip mata. Tu dia punya laju. Buruk ni. Bukannya macam kuda. Kuda tu kita kata laju. Ni laju lagi. Laju daripada jet lagi. Laju daripada kapal terbang ni. Sejauh mata memandang. Tu kelajuannya. Selangkah dia berjalan. Buruk tu. Sejauh mata memandang. Tu punya laju. Buruk ni. Kalau dia naik bukit, buruk ni, dia macam kuda lah. Ada 2 kaki depan, 2 kaki belakang. Bila dia naik bukit, kita kata kalau kita tangan lah ya, jadi panjang tu. Badan dia naik tu. Nabi bila naik atas buruk tu, dia jadi tak sengit. Dia tak sengit macam tu. Pasal badan dia macam tu. Dia naik tu, kaki belakang dia jadi panjang. Kaki belakang dia panjang tu. Lepas tu masa nak turun bukit pula, dia punya kaki depan tu jadi panjang. Maka badan dia duduk betul macam tu lah. Betul macam tu, Nabi taklah jadi sengit macam tu. Tak, masa turun taklah jadi macam tu. Tu. Buruk. Alhamdulillah. Ada cerita dalam kitab Kifayatul Muhtaj. Baik. Dia punya selangkah dia berjalan sejauh mata memandang. Kita tengok jauh mana, jauh tu lah. Tu baru selangkah. Kalau banyak langkah, jauh lagi lah. Okey, sekali lagi saya ulang. Kalau ada soalan tanya, apakah pengertian Isra'? Isra' ialah perjalanan Nabi di waktu malam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin. Itu jawapannya. Kemudian Al-Mi'raj. Apakah pengertian Al-Mi'raj? Isra' wal Mi'raj kan. Dia ada 2 kan. Isra' yang kedua Mi'raj. Isra' kita tarah tadi. Kalau Mi'raj pula apa dia? Isra' Mi'raj ialah perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Aqsa di Palestin tu hingga ke Baitul Ma'mur. Di langit tu. Baitul Ma'mur di langit, atas pada langit yang ke-7 untuk dipertemukan dengan Allah. Untuk dipertemukan dengan Allah, untuk menerima kefarduan sembahyang. Untuk menerima kefarduan sembahyang. Tu. Jadi sembahyang ni asal dia ada 50 waktu. Asal dah. Kalau asal sembahyang ni, asal usul dia 50 waktu. Kenapa kita sembahyang sekarang ni 5 waktu? Kenapa? Asal dia 50 waktu. Jadi asalnya daripada 50 waktu dikurangkan oleh Allah sehingga 5 waktu. Cerita dia Nabi terima tu 50 waktu. Masa Nabi turun tu, Nabi bertemu dengan Nabi Musa, kalau tak silap Nabi Musa di langit ke berapa saya tak ingat. Kemudian Nabi Musa pun bertanya kepada Nabi kita, berapakah kefarduan, berapa fardukah yang difardukan ke atas kamu dan umat kamu? Fardu solat tu. Kemudian baginda menjawab 50 waktu sehari semalam. Kemudian Nabi Musa berkata, macam mana nak, lebih kurang macam tu lah kita cakap macam ni kan. Macam mana umatmu nak buat 50 waktu tu? Sedangkan umat aku, Nabi Musa kata, sedangkan umat aku yang besar-besar pun tak boleh nak buat 50 waktu sehari semalam. Jadi kemudian Nabi Musa pun suruh Nabi kita Muhammad naik balik jumpa Allah Ta'ala, minta kurang. Nabi pun naik minta kurang kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kurang 5, minta kurang 5. Jadilah 45. Turun balik jumpa Nabi Musa pula. Nabi Musa, tak boleh lagi 45 waktu pun tak boleh lagi sehari semalam. Umat aku besar-besar pun tak mampu nak buat. Sedangkan umat hang, contohlah kita cakap macam tu lah bahasa kita kan. Umat hang kecil-kecil, umat Nabi Muhammad ni kecil-kecil. Tak boleh buat sehari semalam 45 waktu. Nabi Musa pun suruh naik pula, minta lagi kurang. Naik pula lah Nabi Muhammad, ulang alik, kurang 5, banyak kali lah. Nak kurang 5 tu sampai tinggal 5 waktu. Kemudian Nabi Musa pun kata macam tu juga. Umat hang tak boleh buat 5 waktu pun. Umat aku besar-besar pun tak boleh buat. Lepas tu kemudian Nabi Muhammad pun kata, wahai Musa, aku pun malu dah. Lebih kurang macam tu lah. Aku dah malu dah bertemu dengan Allah Ta'ala banyak kali dah minta kurang ni. Aku dah malu dah. Jadi disebabkan tu lah kita kena sembahyang 5 waktu sehari semalam. Kalau Nabi minta lagi tinggal 2, lagi pekat seronok lah kan. Bayang 2 waktu sehari semalam. Tapi Nabi tak minta kurang dah lah. Nabi malu dah. Macam kita lah.
Kita pergi beli barang kan, barang tu mahal, minta kurang. Kawan tu bagilah kurang RM2. Lepas tu rasa mahal lagi, nak minta kurang lagi kan, minta kurang lagi. Malu tak minta kurang banyak kali? Malu tak? Malu lah kan. Orang tu pun nak berniaga juga, kita minta kurang banyak kali, kesian kat dia. Sekat sekali tu boleh lah. Ni Nabi ni banyak kali kan, banyak kali duk ulang-alik. Nabi pun dah malu. Sebab tu lah kita kena semayang 5 kali lah, 5 fardu. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, 5 waktu sehari semalam. Tetapi walaupun kita semayang 5 waktu sehari semalam, kita dapat pahala seolah-olah semayang 50 waktu sehari semalam. Tu buat sikit dapat banyak. Untung tak? Untung lah. Sebab tu mereka yang tak semayang adalah mereka yang rugi di dunia dan di akhirat. Di dunia pun rugi, di akhirat pun rugi. Orang yang tak semayang ni, dia tak ada cahaya. Muka dia tak berseri. Bukan bercahaya, keluar cahaya apa, cahaya lampu tu, bukan. Maknanya tak berseri muka dah. Nampak? Kalau orang tak semayang, kadang-kadang kita boleh tengok tak? Nampak muka gelap, tak berseri tu. Sebab orang tak semayang pasti dia tak ambil wuduk. Kalau orang semayang ni, dia ambil wuduk. Bila ambil wuduk ni, dia nampak jernih, nampak berseri. Cuba tengok para alim ulama'. Tengok orang para hafiz, nampak muka dia banyak, nampak berseri. Itu tanda orang tu rajin semayang, rajin baca Quran, rajin semayang. Inilah sunat-sunat. Kalau orang tu nampak muka gelap, nampak nampak macam tak berseri, tu kemungkinan. Mungkin dia bayar tak cukup ke, atau macam mana sekali kan. Baik. Jadi itulah asal-usul semayang. Baik. Sekali lagi, Al-Mi'raj. Kalau ada soalan tanya, apakah Mi'raj? Mi'raj ialah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa, iaitu di Palestin, hingga ke Baitul Ma'mur. Baik. Baitul Ma'mur ni apa? Baitul Ma'mur. Kalau di Mekah, orang panggil apa? Baitullah, betul tak? Kaabah tu. Baitullah, Kaabah adalah tempat tawaf. Orang tawaf, tempat orang beribadat yang tawaf. 7 kali kan. Kalau Baitul Ma'mur ni apa pula? Baitul Ma'mur ni apa dah? Baik, Baitul Ma'mur terletak di atas langit yang ke-7 atas. Baik, Baitul Ma'mur adalah tempat tawaf para malaikat. Tu. Baitul Ma'mur adalah tempat tawaf para malaikat. Malaikat tawaf atas langit. Nama dia Baitul Ma'mur. Kalau di Mekah, di bumi, kita panggil Baitullah. Baitullah Allah adalah tempat ibadat, tempat kita tawaf. Yang orang pergi Mekah ibadat tu ada tawaf. Tawaf tu antara tu ibadat sunat. Tawaf dia banyaklah. Tawaf ifadah, tawaf qudum, tawaf apa ni? Tawaf wida'. Banyaklah tawaf tu. Yang tu kena mengaji bab haji dah pula. Kalau di bumi kita panggil Baitullah, terletak di Mekah. Kalau di langit adalah Baitul Ma'mur, tempat malaikat dok tawaf. Tempat malaikat dok tawaf. Kedudukan dia betul dengan Kaabah. Kalau apa, fardu takdir lah, fardu takdir. Kalau kita duduk atas Baitul fardu takdir lah. Kalau kita lempak batu daripada Baitul Ma'mur tu, betul-betul jatuh kena dengan Baitullah. Maknanya kedudukan dia tu betul dengan Baitullah kedudukannya. Atas tempat malaikat tawaf, Baitullah tempat kita manusia yang tawaf, ibadah tawaf. Tu. Jadi kalau orang tanya kita, malaikat ni banyak mana malaikat? Malaikat ni banyak lah. Banyak sangat. Pak Tok Guru kata sampai hari ni duk beranak ni malaikat ni. Banyak mana wallah alam. Cuma yang wajib kita tahu 10 tu lah. Yang fardu ain. Mikail, Israfil, Raqib, Atib tu. 10 tu lah kan. Yang tu kena tahu. Padahal banyak lagi. Banyak lagi malaikat ni. Okey, kita masuk dalam buku pula. Kemudian Rasulullah SAW berduka cita. Rasulullah SAW berduka cita kerana baginda kehilangan 2 orang kesayangan baginda. Baginda kehilangan 2 orang kesayangan baginda, iaitu isteri baginda, Siti Khadijah binti Khuwailid, dan bapa saudara baginda Abu Talib. Jadi Abu Talib ni bapa saudara baginda lah. Siti Khadijah Khuwailid ni isteri baginda. Baginda kehilangan kerana kerana bapa saudara dan isteri baginda ni wafat. Tambahan pula siksaan dan penghinaan kafir Quraisy semakin teruk.
Puak-puak Quraisy ni menyeksa orang Islam dan penghinaan orang Quraisy terhadap Nabi sangat teruk. Bukan sikit-sikit tak, teruk. Peringkat yang paling teruk. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus berhijrah, berpindah ke Taif. Ke Taif. So ini satu tempat di Mekah bersama dengan Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah bagi memohon perlindungan dan bantuan disebabkan penghinaan orang kafir Quraisy dan siksaan orang Quraisy terhadap orang Islam sangat teruk. Maka baginda dan Zaid bin Harithah berhijrah ke Taif yang terletak di Mekah juga untuk memohon perlindungan dan juga bantuan. Akan tetapi bila sampainya Nabi Muhammad di sana, di Taif, kota Taif, tetapi kedatangan Nabi tidak diterima. Nabi sampai sana, Nabi tak diterima. Betapa hebatnya ujian yang Nabi kita terima. Kedatangan Nabi tidak diterima. Bahkan baginda diherdik. Diherdik ni macam mana? Dipeli-peli, diherdik. Dan dilontar batu sehingga cedera. Nabi pergi Taif tu sebab nak minta bantuan, pertolongan. Sebab di Mekah Nabi dihina dengan teruk. Orang Islam diseksa dengan teruk. Apabila Nabi dengan Zaid Harithah pergi Taif, ingat nak dapat bantuan. Padahal tak dapat bantuan. Bahkan diherdik. Tak diterima. Lepas tu dilontar pula dengan batu. Sehingga cedera yang teruk. Ada setengah mengatakan sehingga patah gigi. Patah gigi Rasulullah. Akibat dilempar dengan batu tu. Mungkin batu besar-besar kan. Kena gigi Rasulullah, patah. Setengah riwayat kata macam tu lah. Tapi Nabi balas balik tak? Nabi balas balik tak? Nabi lempar balik tak? Tak, Nabi tak lempar balik. Bahkan Nabi berdoa kepada Allah supaya Allah Ta'ala memberi hidayah kepada mereka. Kepada mereka yang baling batu tu lah. Tu betapa terpujinya akhlak Nabi. Kalau kita macam mana? Orang baling batu bukan kata patah gigi. Baling batu kena sikit kita balas. Orang baling batu besar tu, kecil besar tu, kita balas besar tu. Tu kita. Jadi kita kena ikutlah akhlak Nabi. Orang buat jahat kat Nabi, Nabi balas dengan baik. Iaitu Nabi siap berdoa lah, ya Allah, berilah petunjuk kepada mereka, sesungguhnya mereka tidak tahu. Sesungguhnya mereka tidak tahu. Berilah petunjuk kepada mereka. Petunjuk itu adalah hidayah. Tu. Kita bukan kita nak berdoa, kita balas balik. Kita balas balik. Baik. Kemudian peristiwa Isra' wal Mi'raj ini sebagai pujukan dan motivasi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Allah Taala. Jadi akibat daripada Nabi duka cita disebabkan kehilangan isteri baginda, Nabi kehilangan bapa saudara baginda, dan disebabkan baginda dihina dengan teruk oleh kafir Quraisy Mekah. Orang Islam diseksa dengan teruk di Mekah. Kemudian baginda ke Taif pun kena hina lagi, kena sindir lagi, kena lontar dengan batu lagi. Disebabkan peristiwa itulah Allah Ta'ala angkat Nabi ke langit supaya sebagai pujukan Nabi, pujuk Nabi dan motivasi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi diangkat tu sebab itulah, sebab Nabi ni sangat duka cita, sangat sedih. Dahlah kehilangan isteri, dahlah kehilangan bapa saudara. Kemudian dihina pula, diherdik pula, dilontar batu pula oleh puak-puak kafir. Kemudian Allah Ta'ala pun jemputlah Nabi naik ke langit. Tu. Sebab itulah. Okey. Sekarang 9.58. Kita ada masa lebih kurang 20 minit lagi. Boleh tak? Boleh tak? Kita berhenti 10, 20 boleh tak? Tolong komen sikit. Kan ada yang boring lah. Seminggu sekali kita mengaji kan? Seminggu 2 kali. Hari Khamis sekali, hari Jumaat sekali. 2 kali lah kan? Sabar Ustaz. Okey. Agak rasa yang penting tu cantik lah. Kalau rasa tak penting tak cantik. Okey. Sebelum Isra'. Ni tajuk dah dalam buku ni. Sebelum Isra'. Semasa waktu malam. Semasa waktu malam berlakunya Isra' dan Mi'raj, malaikat Jibril turun menjemput Nabi ke Baitullah. Ketika itu Nabi sedang tidur bersama Hamzah dan Ja'far
di Hijr Ismail, berdekatan dengan Kaabah. Baik, maknanya semasa waktu malam berlakunya Isra', maknanya sebelum tu lah, sebelum. Maknanya contohlah macam malam tu Isra', berlaku Isra', jadi sebelum tu kita kata petang lah kan, sebelum malam tu lah, malaikat Jibril turun. Malaikat Jibril turun menjemput Nabi, menjemput Nabi ke Baitullah. Ke Baitullah tu di Mekah lah. Ketika itu Nabi sedang tidur bersama Hamzah. Hamzah tu siapa? Hamzah tu kalau tak silap kita bapa saudara kan, betul tak? Bapa saudara Nabi juga, nama Hamzah. Sayyidina Hamzah yang syahid di medan peperangan Uhud tak, betul tak? Sayyidina Hamzah yang dibunuh oleh isteri Abu Lahab tu kan, yang mana jantung dia dibelah dan hati dia dikorek dan dimakan, dia ratah hati Sayyidina Hamzah tu, betul tak? Sayyidina Hamzah. Baik. Dan Ja'far, Ja'far ni salah seorang sahabat Nabi lah, di Hijr Ismail. Hijr Ismail ni salah satu tempat, nama tempat yang berdekatan dengan Kaabah tu dipanggil Hijr Ismail. Kalau kita pernah pergi Mekah, kita tahu lah. Kalau kita pernah pergi buat umrah ke, kita tahu Hijr Ismail tu dia duduk dekat-dekat dengan Kaabah. Jadi Nabi tidur situ, maka malaikat pun datang. Okey. Kemudian Nabi dibawa ke telaga Zam-Zam. Tahu telaga Zam-Zam, dekat tu juga. Lepas pada malaikat turun tu, Nabi pun dibawa ke telaga Zam-Zam. Untuk apa? Untuk dibelah dada dah. Belah dada baginda. Dibelah dada baginda. Dan dicuci hati. Hati baginda Rasulullah dicuci dengan air Zam-Zam. Air Zam-Zam adalah air yang paling terbaik di dunia. Tak ada air lain yang boleh challenge. Air paling terbaik. Dan tak pernah kering lah. Tak pernah kering sejak zaman Rasulullah lagi. Jadi baginda dibawa ke telaga Zam-Zam dan malaikat pun belah dada Nabi. Belah dada Nabi dan hati Nabi itu dicuci dengan air Zam-Zam. Serta dipenuhkan hati Nabi itu dengan hikmah kelebihan dan iman yang dibawa dalam sebuah bekas emas. Jadi hikmah dan iman tu dibawa dalam bekas emas. Bijana, kita kata bijana, bekas emas. Setelah itu dada Nabi ditutup kembali. Setelah hati Nabi ataupun dada Nabi itu dipenuhkan dengan hati Nabi dipenuhkan dengan hikmah, kelebihan dan iman yang dibawa dalam bekas ataupun bijana emas. Kemudian setelah itu dada Nabi pun ditutup kembali. Tu. Baik, baginda disuruh memilih antara susu dan arak. Kemudian malaikat pun tunjuk dua. Nak pilih susu ke arak? Pilih, disuruh pilih. Dan baginda memilih susu simbolik kepada fitrah. Kemudian baginda pun pilih, baiklah kan. Belah ni arak, belah ni susu. Kemudian baginda pun pilih susu lah. Simbolik. Simbolik tu macam tanda lah kepada fitrah kita. Suka kepada benda yang bersih, benda yang baik. Iaitu susu. Jadi sebab itulah Nabi ni walaupun tak pandai baca, kita baca hak lepas lah tu, Nabi ni tak pandai baca kan, ummi. Tapi dia, hati dia tu dipenuhi dengan hikmah, kelebihan dan iman. Sebab itulah Nabi ni walaupun dia tak pandai baca, tapi dia boleh tahu macam-macam. Berbanding orang yang pandai baca. Ada orang hak pandai baca pun tak tahu sampai macam Nabi. Tapi Nabi ni dia tahu. Kebanyakan dia tahu. Melalui wahyu Allah kan. Tu. Sebab tu Nabi pernah berkata dalam hadisnya, saya tak ingat. Maksud dia lebih kurang macam inilah. Jikalau umatku tahu apa yang ku tahu, nescaya ketawa sedikit tetapi menangis tu banyak. Tu. Nampak kata Nabi ni tahu banyak benda. Hak gaib pun dia tahu, hak nyata pun dia tahu. Kita hak nyata kita tahu. Tapi hak benda gaib kita tak nampak, hak sam'iyat kita tak nampak, kita tak tahu. Kan? Contohnya azab kubur kita tak tahu. Apa lagi? Neraka, syurga kita tak tahu. Tak pernah pi pun. Cuma pernah dengar sam'iyat, perkara yang didengar saja. Tapi tak pernah tahu. Tapi Nabi ni diperlihatkan keadaan neraka macam mana, diperlihatkan keadaan syurga macam mana. Sebab tu dia tahu. Sebab tu Nabi kata, jika umat aku tahu apa yang aku tahu, nescaya mereka akan sedikit ketawa dan banyak menangis. Banyak menangis, sedikit ketawa. Sebab memang nak abang kata
Kalau kita lah, kalau kita tahu lah keadaan neraka tu macam mana, kita rasa macam mana? Ni nampak depan mata ni, digambarkan ni. Seolah-olah kita tonton wayang kan. Nampak keadaan neraka tu kena siksa macam mana. Kita rasa macam mana? Gementar tak? Sebab tu kita kena beriman. Dengar orang baca, contohnya macam Ustaz Al-Wadi kan. Ustaz Wadi Anwar cerita bab neraka, bab syurga. Hati kita rasa gementar, takut. Begitu dahsyat siksaan Allah. Bila cerita bab syurga pula, rasa seronok kan. Rasanya nak lala tu. Tu syurga, nikmat syurga. Walaupun kita tak pernah pergi, tapi kita dengar tu kita boleh gambarkan. Macam itulah. Tapi Nabi ini digambarkan tu. Digambarkan keadaan syurga. Ada dimasuk dalam syurga, dibawa masuk. Kalau neraka tu digambarkan. Digambarkan keadaan neraka. Sebab tu Nabi kata, jika umatku tahu apa yang aku tahu, nescaya sedikit ketawa, banyak menangis. Tu. Okey, masa lebih kurang 15 minit lagi 15 ni insya-Allah. 10-20 kita berhenti lah. Okey, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diisrakan ke Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ni terletak di Palestin. Tempat peperangan yang berlaku sekarang ni di Palestin. Setelah proses pembelahan dada Nabi selesai, lepas mana Nabi belah, dada Nabi dibelah, Nabi didatangi seekor buraq. Nabi didatangi oleh seekor buraq yang panjang. Buraq yang panjang berwarna putih. Buraq ni warna dia putih. Badannya lebih besar daripada keldai. Macam saya abang tadi lah. Buraq ni dia panjang, warna dia putih. Dia besar daripada keldai. Kalau keldai kecil kan. Ni besar sikit daripada keldai. Pernah tengok keldai tak? Kan keldai tak usah tengok. Dan kecil daripada kuda. Maknanya dia duduk tengah-tengah. Besar sikit daripada keldai, kecil sikit daripada kuda. Tu, buraq. Dia ni panjang, warna putih. Tu. Serta boleh melangkah sejauh mata memandang. Buraq ni dia selangkah, dia berjalan selangkah, jauh dia sejauh mata memandang. Tu. Punya cepat, punya laju. Kita kata sekelip mata lah. Sekelip mata. Sejauh mata memandang. Tu baru selangkah. Punya hebatnya makhluk Allah yang bernama buraq ni. Baik. Kemudian Nabi menaiki buraq. Kemudian Nabi pun naiklah buraq tersebut. Untuk memulakan perjalanan Nabi daripada Masjidil Haram yang terletak di Mekah menuju ke Masjidil Aqsa di Palestin. Diiringi malaikat Jibril. Malaikat Jibril duduk sebelah. Duduk sebelah Nabi, di sisi Nabi lah. Tu. Yang naik buraq tu Nabi seorang lah. Malaikat Jibril tu teman Nabi. Perjalanan daripada Masjidil Haram ke di Mekah tu ke Masjidil Aqsa tu diteman oleh malaikat Jibril. Nabi naik buraq. Buraq tu sepantas kilat. Sejauh mata memandang, selangkah dia berjalan. Bukan naik unta lah. Kalau naik unta memanglah berbulan, 3-4 bulan baru sampai. Sebab tu puak-puak Quraisy Mekah tak percaya. Kalau naik unta mungkin lah. Ni bukan naik unta, naik buraq. Buraq ni sejenis binatang yang aneh. Selangkah perjalanan sejauh mata memandang. Baik. Kemudian dalam perjalanan itu Nabi singgah di 4 tempat. Dalam perjalanan daripada kota Mekah ke Palestin tu, Masjid Al-Aqsa tu, Nabi pun singgah pada 4 tempat. Singgah di 4 tempat. 4 tempat perhentian. 4 tempat perhentian. Macam kita lah. Kita daripada Kedah nak pergi ke KL, dia ada RNR dah. Dia ada RNR dah. Bukan boleh terus straight kan. Letih. Dia kena berhenti juga. Berhenti buang air kecil ke kan. Berhenti makan ke. Sebelum PKP hari tu lah. Lo ni kalau tak ada kerja apa jangan duk keluar kan. Jangan duk pergi lah. Kecuali orang yang dibenarkan atas sebab-sebab tertentu lah, kerja ke dan sebagainya lah yang dibenarkan oleh kerajaan. Ni hak kita cerita ni sebelum PKP dulu. Nak bantah perjalanan tu bila jauh kita kena berhenti lah. Berhenti buang air kecil ke,
Bayi besar ke, makan ke, minum ke dan sebagainya. Dia tak boleh terus direct tu. Begitu juga Nabi. Perjalanan daripada kota Mekah ke uh, Alhamdulillah, ke Masjidil Aqsa di Palestin. Nabi pun singgah di perhentian. Ada 4 tempat. Yang pertama Madinah. Tempat yang pertama Madinah. Yang kedua Madian. Madian ni pohon Nabi Musa, Madian. Kemudian Turi Saina. Tempat yang ketiga Turi Saina, tempat Nabi Musa menerima wahyu. Dan yang keempat Baitul Lahmin. Baitul Lahmin, tempat kelahiran Nabi Isa. Ada 4 tempat. Ni penting tak ni? 4 tempat ni. Takut ada soalan tanya kan. Apakah 4 tempat yang disinggah oleh Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan ke Baitul Maqdis? Jawapan dia, yang pertama Madinah, yang kedua Madian, yang ketiga Turi Saina, yang keempat Baitul Lahmin. Itu 4 tempat. Kalau ada soalan yang tanya lah. Okey, maklumat info. Baitul Lahmin iaitu terletak di negeri Syam, Palestin. Baitul Lahmin tu, tempat kelahiran Nabi Isa tu terletak di Syam lah, Palestin. Syam terletak di Palestin. Baik. Okey, kita ada masa lebih kurang 10 minit lagi. Okey, kita teruskan. Peristiwa sewaktu Isra'. Yang ni peristiwa lah, peristiwa. Apakah yang berlaku dalam peristiwa Isra' Mi'raj tersebut? Sepanjang perjalanan itu, Nabi melihat pelbagai perkara yang yang menakjubkan. Nabi melihat dalam perjalanan Isra' Mi'raj tu, Isra' tu, Nabi melihat macam-macam perkara yang menakjubkan, yang mengherankan. Antaranya apa dia? Kaum yang berjihad di jalan Allah, tu yang pertama. Kaum yang berjihad di jalan Allah. Rasulullah SAW melihat sekumpulan manusia yang menanam dan menuai pada hari yang sama. Tu dalam perjalanan Isra' tu, Isra' kan? Isra' ni perjalanan tu lah. Nabi daripada kota Mekah ke Masjidil Aqsa tu. Dalam perjalanan tu Nabi melihat ada sekumpulan manusia, dia tanam hari tu, dia tuai hari tu. Tanam hari tu, tuai hari tu. Tu. Pelik tak? Pelik lah. Menakjubkan tak? Menakjubkan. Pelik. Kan? Heran. Hari tu tanam, hari tu pula tuai. Macam kita kan? Buat padi kan? Orang buat padi. Tanam hari tu, ambil padi pun hari tu. Pelik tak macam tu? Pelik. Jadi Nabi melihat. Jadi siapakah mereka itu? Mereka ialah golongan yang mati syahid. Tu. Mereka adalah golongan yang mati syahid dan membelanjakan harta pada jalan Allah. Tu golongan tu. Jadi kita ni kenalah rajinlah bersedekah, menginfakkan harta kita ke jalan Allah. Apa dia? Wakaf untuk masjid ke, wakaf untuk buat sekolah agama ke, wakaf, banyakkah sedekah, banyakkah wakaf untuk jalan-jalan agama Allah. InsyaAllah akan mendapat kelebihan tersebut, iaitu segolongan manusia menanam pada hari itu dan tuai pun pada hari yang sama, insyaAllah. Kemudian perkara yang kedua yang menakjubkan ialah golongan yang tidak menunaikan zakat. Golongan yang tidak menunaikan zakat. Seterusnya Nabi melihat manusia berpakaian koyak rabak dalam perjalanan Isra' tu lah. Daripada kota Mekah ke Madinah tu, ke Baitul ke Masjidil Aqsa tu. Baginda melihat sekumpulan manusia berpakaian koyak rabak. Dihalau. Dahlah pakaian koyak rabak, dihalau pula. Seperti binatang. Dihalau tu syuh. Kalau kita macam ayam kan, syuh. Halau seperti binatang. Serta diberi makan pohon berduri dari neraka. Siapakah golongan tersebut? Golongan tersebut yang berpakaian koyak rabak, dihalau seperti binatang itu dan makan pohon duri daripada neraka tu ialah mereka. Ialah golongan yang tidak menunaikan zakat. Tu. Hati-hati lah. Kita ni zakat wajib lah. Wajib bukan sunat. Zakat wajib lah.
Kalau nak tahu lebih lanjut tentang zakat ni, kena tanya kena tanya pejabat zakat lah. Kena tanya pihak zakat, dia lebih detail lah. Sebab depa memang bidang depa zakat ni. Tanya bidang tanya orang zakat, orang yang uruskan zakat lah. Sama ada zakat harta ke zakat apa ke, kena tanya depa. Sebab depa memang pakar lah bab ni. Jadi orang yang tak tunai zakat ni memang bahaya lah. Bahaya. Sama ada zakat fitrah ke, zakat harta ke, zakat ternakan ke dan sebagainya. Kena tunaikan zakat. Kemudian yang ketiga, golongan yang meninggalkan solat fardu. Yang ketiga, golongan yang meninggalkan solat fardu. Ni orang yang jenis tak sembahyang ni. Hati-hati nah para pelajar sekalian. Jangan tinggal sembahyang lah. Ni. Orang yang tak sembahyang ni ada balasan dia. Okey. Terdapat juga golongan manusia yang memecahkan kepala. Dia pergi pecah kepala dah. Dia hentuk kepala dia pergi pecah. Dan kembali pulih kepada asal. Hentuk, pecah, lepas tu jadi elok balik. Hentuk, kepala pecah, jadi elok balik. Tu. Ni golongan mana ni? Sekali lagi. Terdapat juga golongan manusia yang memecahkan kepala dan kembali pulih kepada asal. Yang berlaku berulang kali. Maknanya, berulang kali. Pecah, lepas tu jadi elok balik. Pecah kepala, jadi elok balik. Hentuk kepala dah dekat batu, lepas tu pecah, jadi elok balik. Ni. Siapakah golongan ini ni? Mereka pula ialah orang yang sering meninggalkan solat fardu. Ni jenis tak sembahyang ni. Orang jenis tak sembahyang ni dekat akhirat nanti, Nabi masa perjalanan tu lah Nabi nampak kalau duk pergi pecah kepala. Pecah kepala jadi elok balik. Pecah kepala jadi elok balik. Tu. Berulang kali, bukan sekali dua. Tu. Ni siapa dah ni? Inilah mereka yang ketika di dunia tidak sembahyang. Sembahyang fardu, subuh tak sembahyang. Zuhur tak sembahyang. Asar tak sembahyang. Maghrib, isyak semua tak sembahyang. Ataupun dia sembahyang jalan celuk. Sembahyang maghrib. Subuh tak sembahyang. Maghrib sembahyang. Subuh, zuhur sembahyang. Asar tak sembahyang. Dia jalan celuk. Atau buat dua, hal lain tak sembahyang. Tak boleh lah. Okey. Okey, kita ada masa 4 minit lagi. Kita habiskan ini. Kemudian golongan yang seterusnya, golongan yang makan riba. Golongan manusia yang berenang di lautan darah dan di baling batu. Dah berenang dalam lautan darah. Berenang-berenang, batu di baling batu pula. Siapakah golongan ini? Golongan ini ialah merupakan balasan bagi orang yang makan riba. Orang yang makan riba ni hati-hati lah. Orang yang makan riba ni hati-hati. Bila Nabi melihat sekumpulan mereka yang berenang di lautan darah dan di baling batu pula. Di baling batu pula. Okey, kemudian yang terakhir, peristiwa yang Nabi lihat ketika waktu Isra' tu, golongan yang pecah amanah. Golongan yang pecah amanah. Pecah amanah ni, orang bagi amanah kat dia, dia pecah amanah. Contoh dia, orang bagi, contoh. Ada orang tu dia nak pergi Mekah. Dia bagilah kat seorang lagi tu, jaga motor dah. Terus jaga elok-elok nah. Kalau nak gunalah pergi kedai, pergi masjid boleh lah. Kan, hak lain tak payahlah. Tapi kawan tu bukan kata pergi kedai, pergi masjid. Tempat lain pun dia pergi juga. Dia guna motor tu. Motor yang diamanahkan suruh jaga tu. Kawan tu pergi Mekah. Tu amanah tu. Tu pecah amanah lagi. Dia kata kalau nak guna, pergi kedai dengan pergi masjid tu dah lah. Yang lain tak payahlah. Tapi tak, dia bukan kata pergi kedai, pergi masjid. Tempat lain pun dia pergi. Pergi mana? Pergi mancing ikan pun guna motor tu. Pergi mana lagi? Pergi main bowling pun guna motor tu. Tu orang panggil pecah amanah. Tu contoh. Tu. Kemudian, terdapat juga manusia memikul kayu api. Pikul kayu api. Yang tidak tertanggung beratnya. Berat sungguh. Bawa kayu api yang berat sungguh. Sampai tak tertanggung. Berat sungguh. Maka ditambah pula bebanan kayu di belakang mereka. Dah lah tanggung kayu api yang berat. Lepas tu ditambah lagi. Sampai tak larat nak angkat. Mereka ini tergolong orang yang tidak menunaikan amanah yang dipertanggungjawabkan. Itu peristiwa yang takjub, yang menakjubkan yang Nabi lihat ketika peristiwa Isra' tersebut. Baik. Jadi para pelajar sekalian, jadi sekadar itu dulu untuk live pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan para pelajar sekalian dapat faham lah. Dapat faham dan dapat mengambil iktibar lah, mengambil pengajaran sikit sebanyak. Mudah-mudahan kita janganlah jadi
orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya doakan para pelajar sekalian berjaya lah mendapat semua A, semua A lah dalam pelajaran dalam peperiksaan UPKK, insya-Allah. Kita hanya usaha, yang memberi rezeki itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Antara rezekinya adalah Allah Taala memberi lulus dalam semua subjek UPKK, insya-Allah. Pakat-pakat berdoa, pakat-pakat sembahyang hajat, dan kena tuition kena ada lah, tuition kena ada, baca buku kena ada, kena ulang kaji lah, kena rajin ulang kaji. Yang tu kena ada. Kalau setakat doa saja, ulang kaji tak ada, payah nak berjaya lah. Tu. Jadi sekadar itu dulu live kita pada malam ini. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang dan yang lemah itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.